Okey, 12. Satu kejohanan maraton mempunyai 128 peserta. Bilangan peserta lelaki 16 orang kurang dari 2 kali bilangan peserta perempuan. Hitung bilangan peserta lelaki dan peserta perempuan maraton menggunakan kaedah matriks. Jadi nak buat kaedah matriks kena keluarkan dia punya persamaan. Kita tengok dekat sini dia tengah cakap pasal peserta lelaki dengan perempuan. Jadi senang kita kasih dulu boleh ubah. Lelaki X, perempuan kita bagi Y. Nak kasih boleh ubah lain pun tak ada masalah lah. Okey, jadi bawah ni dia cakap 128 orang peserta. Jadi kita tahu peserta ni mestilah bilangan lelaki tambah dengan perempuan. Jadi X tambah Y sama dengan 128. Okey, dia kata bilangan peserta lelaki 16 orang kurang dari 2 kali bilangan peserta perempuan. Jadi dia kata lelaki ni sama dengan 16 kurang daripada 2 kali perempuan. Sama juga dengan 2 kali perempuan tolak Y, 2 kali perempuan tolak 16. Okay. Sekarang kita dah keluarkan. Bila kita nak susun dalam matriks, okay, dia punya rules mestilah depan ni mesti pemboleh ubah selain pemboleh ubah dekat belakang. Okay, nampak ni X dengan Y dah betul. Okay, yang bawah ni pula. Okay. Lepas tu second rules, kalau depan X belakang Y, yang persamaan berikut pun mesti ikut kedudukan pemboleh ubah. Jadi sekarang kita kena susun yang kedua ni macam yang pertama. Jadi kita tengok X ni pindah sini, tolak 2Y, kita dapat negatif 16. Okay. Jadi kita dah ada dua persamaan. Di mana kita nampak X, X, Y, Y. Jadi kita dah boleh keluarkan. Nampak yang selain yang tak ada pun boleh ubah dekat belakang. Jadi macam mana nak keluarkan? Okey, kita keluarkan matriks ni. Tengok. X sama dengan 1 darab X. Kita keluarkan 1. Apa yang darab dengan pemboleh ubah ni? Y keluarkan 1. X keluarkan 1. Negatif 2Y sama dengan negatif 2 darab Y. Keluarkan negatif 2. Lepas tu X, Y, nampak? Yang depan akan ada dekat atas sama dengan yang ni ialah 128 negatif 16. Okay, dia macam ni. So sekarang kita nak cari XY. Bila nak cari XY, kita tak nak matriks depan XY ni, betul? Bila kita tak nak, kita kena pindahkan dia pergi belakang. Bila kita pindah belakang, dia akan jadi matriks songsang. Jadi kena cari apa matriks songsang. Sekarang kita ada 1, 1, 1, negatif 2. Di mana ini A, yang ni B, yang ni C, yang ni D. Jadi bila buat matriks songsang ni, formula dia 1 per AD tolak BC. Dan kita tengok D akan terbalik dengan A. D akan terbalik dengan A, B dengan C akan tukar simbol. B akan jadi negatif B, C akan jadi negatif C. Ni bila kita songsangkan dia. Jadi matriks ni bila kita songsang, dia akan jadi 1 per A darab D. A darab D sama dengan 1 darab negatif 2, dapat negatif 2. Tolak B darab C. B ni 1, 1. Jadi dapat 1. Okey. D akan terbalik dengan A. D akan terbalik dengan A. Atas ni akan jadi 2. Bawah ni akan jadi 1. Dan B akan jadi negatif B. 1 jadi negatif 1. Dan C akan jadi negatif C. Nampak? Okey, lepas tu kita tengok bawah ni. Negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Negatif 2, negatif 1, negatif 1, 1. Jadi ini ialah matriks songsang kepada yang ni. Jadi pindah belakang jadi matriks songsang. Okey, sekarang kita dah boleh cari XY. XY sama dengan yang ni pindah belakang akan jadi matriks songsang. Matriks songsang depan, matriks belakang ni, di mana matriks yang kita kira ialah yang ni tadi. Negatif 1 per 3, negatif 2, negatif 1, negatif 1, 1. Lepas tu yang ni
128 negatif 16. Okey. Jadi sekarang bila ada dua matriks macam ni, maksudnya kita boleh buat darab matriks. Turun dulu negatif 1/3. Okey, bila darab matriks kita tahu baris darab dengan lajur. Jadi matriks pertama kita bulatkan baris, matriks kedua kita bulatkan lajur. Okey, jadi baris darab lajur. Unsur pun mesti sama, unsur pertama dengan unsur pertama. Unsur kedua dengan unsur kedua. Jadi atas ni negatif 2 darab 128. Nampak unsur pertama dengan unsur pertama. Tambah unsur kedua dengan unsur kedua. Okey. Lepas tu yang bawah ni pula negatif 1 dengan 128. Tambah unsur kedua dengan unsur kedua. Apa tu? Okey, jadi sekarang ni XY sama dengan negatif 1/3. Jadi sekarang kita tengok negatif 2 darab 128, kita dapat negatif 256. Negatif dengan negatif jadi positif, tambah 16. Bawah ni pula negatif 1 darab 128 dapat negatif 128. Positif darab negatif jadi negatif, tolak 16. Jadi kita dapat negatif 1/3, negatif 256 tambah 16 dapat negatif 240. Okey, lepas tu bawah ni negatif 128 tolak 16, kita dapat negatif 144. Jadi bila ada darab dekat depan ni maksudnya semua unsur kena darab dengan yang ni untuk hilangkan. Jadi sama juga negatif 1/3 darab negatif 240. Negatif 1/3 darab negatif 144. Sama dengan negatif dengan negatif akan jadi positif. Bila darab 1/3 sama juga dengan bahagi 3. 240 bahagi 3 dapat 80. 144 bagi 3 dapat 48. Jadi nampak dia atas ni X, bawah ni Y. Jadi X sama dengan 80. Maksudnya lelaki sama dengan 80. Dan Y sama dengan 48. Maksudnya perempuan sama dengan 48. Okey, 13. Diberi persamaan linear serentak, okey, dia bagi PX tambah 4Y sama dengan 10. Lepas tu dia bagi QX tolak 2Y sama dengan 1. Dia kata tiada penyelesaian, ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi apa maksud tak ada penyelesaian? Okey, kita keluarkan dulu dia punya matriks. Jadi kita tengok dia memang dah susun ikut tempat. Nampak depan ni X, belakang ni Y. Okey, jadi sekarang kita tengok kita keluarkan apa dia punya ni. Sekarang PX sama dengan P darab X, kita keluarkan P. 4Y kita keluarkan 4. QX keluarkan Q. Yang ni kita akan keluarkan negatif 2. Yang dekat depan, pemboleh ubah dekat depan akan jadi atas. Yang ni akan jadi bawah dia lah. Sama dengan 10, 1. Okey, dia kata tiada penyelesaian. Bila kita nak kira XY, kita akan pindah belakang, betul? Bila kita pindah belakang, dia akan jadi matrik songsang. Lemak. Macam ni matrik songsang. Jadi matrik songsang ni 1/AB tolak BC. Lepas tu kalau kita ada A, B, C di sini, D akan terbalik dengan A. Dan B dengan C akan bertukar simbol, negatif B, negatif C. Tapi masalahnya sekarang nampak satu penentu. Jadi kalau penentu ni dapat kosong, kita memang tak ada penyelesaian. Kenapa? Kita mana boleh bahagi nombor dengan kosong. Bila dia kata macam ni, maksudnya kita tahu matriks depan ni dia punya AD tolak BC sama dengan
kosong. Nampak? Jadi kita ambil ni. Nampak? Sekarang AD tolak BC. Yang ni A, yang ni B, yang ni C, yang ni D. Kan? A, B, C, D. Jadi A darab D inilah P darab negatif 2 tolak B darab C. B ialah 4, C ialah Q. Sama dengan kosong. Jadi kita dapat negatif 2P kan tolak 4Q sama dengan kosong. Dia nak P dalam Q. Jadi kena cari P. P pindah pergi belah kanan. Negatif jadi positif 2P. Sama dengan negatif 4Q. Jadi P sama dengan bahagi 2 akan jadi negatif 4Q per 2 sama dengan negatif 2Q. Jadi ini ialah penyelesaian. Sebab kita tahu bila pindah belakang akan jadi matriks songsang. Matriks songsang formula macam ni. Dan kita nampak depan dia mesti 1 per penentu. Jadi memang tak boleh bahagi dengan kosong. Kalau tekan dekat kalkulator pun 1 bahagi kosong memang dapat maths error. Okey, jadi ni ialah jawapan dia. P dalam Q, P sama dengan negatif 2Q.